أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan dirahmati Allah Ta'ala, para jamaah masjid Manarul Huda dan ikhwah akhwat yang sentiasa mengikuti majlis pengajian mingguan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali lagi kita sama-sama kita bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Sama-sama kita dapat menunaikan satu amalan yang menjadi satu kewajipan yang besar, satu tanda keimanan dan tanda ubudiyah kita terhadap Allah Ta'ala, ialah apabila kita dapat rakak dan sujudnya pada Allah di dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya yang Allah Ta'ala dan menentu dan menetapkan masa masa yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan melalui pusingnya matahari, dan melalui pusingnya matahari dan malam dan siang, dan maka Allah Ta'ala menetapkan masa untuk kita membaharui perhubungan kita dengan Allah ataupun munajat kita pada Allah Ta'ala. Selama mana kita tidak merasai kelazatan dalam semaya, maka kita mesti usahalah. Jangan sama sekali merasai malah, kerana orang semaya dalam keadaan malah ni bermakna dia masih adalah sifat-sifat nifaq. Wahum kusala wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Dalam dia ni dah semaya dalam keadaan malah, dan apabila dia semaya di depan orang ramai, dia semaya untuk nak menunjuk-nunjuk. Itu di antara perkara dan penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kerana bisikan syaitan sentiasa dia nak memesongkan kita daripada kebaikan, nak memesongkan kita daripada dapat menerima keikhlasan kita terhadap Allah Ta'ala. Maka kita usahalah supaya menjadikan semaya ini qurratu aini. Sebagai Nabi SAW, ju'ilatis salah qurratu aini. Dijadikan semaya ini ialah untuk menyejukkan hati. Apabila merasai serabut, merasai duka cita, ditimpa oleh bala dan berbagai-bagai duga di dalam kehidupan, maka Nabi kita SAW memilihkan semayalah sebagai perkara yang pertama yang dibuatkan oleh Nabi kita SAW. Selain daripada semaya fardu, maka di sana beberapa semaya mengikut keadaan kita, sama ada di dalam bala dan bencana yang ditimpuh di zaman sekarang. Alhamdulillah, kita baru lepas 2-3 hari 4 hari dalam keadaan hujan lebat yang menyebabkan beberapa kawasan ditimpa dan dibanjir, tenggelam, sehingga kadang-kadang membawakan rumah pusaka mereka
dan tempat kedudukan mereka daripada tok nenek mereka dibawa habis oleh air. Dan setengah-setengah tempat tu adalah menjadi suasana banjir yang paling dahsyat lah, paling teruk, paling tinggi, yang kita kata tahun lalu tu pun kuat dah di Munuk. Sapa pecah gate dan sebagainya. Maka setengah orang Munuk kata tahun ni lebih kuat lagi. Dan setara mana wallah alam lah, kalau kita tak ada pergi, orang pergi tu boleh dia tengok. Tapi walaupun kita tak ada pergi pun kadang-kadang kita boleh tengok di dalam orang duk pukul, dalam face, dalam live dan apa semua. Dan maka itulah di antara panggil hakikat kehidupan manusia, dan itu adalah di antara perkara yang diuji Allah Ta'ala menguji. Mana tabiat ni kita nak tolak tak boleh, tetapi manusia dia kaji, boleh kaji, dan manusia boleh mengelak. Kalau dia pakar dengan ilmu yang dibagikan oleh Allah Ta'ala, dia boleh mengelak, dia boleh ihtiyati, jaga-jaga supaya tidak memusnahkan harta atau memusnahkan nyawa. Maka itu bukanlah bermakna kita menolakkan qadar dan takdir dan qadar Allah Ta'ala. Dan kita usaha mengelak, dan pihak kerajaan, pihak berkuasa juga dia cari jalan dan untuk nak mengelak dan kemusnahan yang akan berlaku terhadap rakyat. Itu adalah di antara kewajipan, dan bukan bermakna kita menolak qadar dan takdir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memanglah mana apabila datangnya musibah dan itu kita diserah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana qadar dan takdir Allah Ta'ala, dan kita menyerah dan redalah atas apa yang Allah Ta'ala memilihkan kita. Mana kita di sini, walaupun ada juga air 2-3 hari kemarin dia penuh dalam bandar, tetapi tidak begitu dahsyat memusnahkan seperti mana kepada saudara-saudara kita di kawasan luar-luar, di Wang, di Sungai Padi, di Golok, di mana-mana kawasan yang mereka ditimpa oleh bencana. Dan setiap tahun yang kita rasa setiap setahun masih kuat, setahun kuat. Dan kalau kita perhati tentang bencana alam ni, setahun kuat. Walaupun manusia memiliki alat canggih, memiliki radar dan sebagainya, dan untuk menjangka tentang perkara, dan memanglah mereka sudah jangka, sudah beri amaran, sudah ada bayanat, orang panggil talangkan daripada kolom utuk dan apa semua, dan untuk menjagakan. Tetapi walaupun demikian, tempat yang Allah Ta'ala kehendaki maka tidak dapat mengelakkan. Maka apabila ditimpa, kita orang beriman tidak ada jalan lain, mereka reda serta sabar, serta kita dapat menunjukkan perasaan, orang panggil ikhwah, persaudaraan di dalam tolong menolong. Dan Allah pertolongan sama ada berbentuk makanan, minuman, ataupun berbentuk doa dan sebagainya. Berbentuk doa dan zahrul ghaib, doa sebalik kepada saudara yang mereka kadang-kadang tidak mengetahui orang yang didoa. Maka apabila kita berdoa kepada saudara kita melalui zahrul ghaib, maka malaikat akan kata walaka mithlahu, bagimu seperti apa yang kamu minta. Kalau kita minta keampunan, minta kesenangan, minta selamat daripada bala kepada saudara, kepada sesiapa yang kita sama ada kita kenal atau tidak kenal, maka akan dikata walaka mithlahu, bagi kamu juga seperti itu. Maka jangan kita bakhilah daripada doa, sekurang-kurangnya daripada doa. Maka alhamdulillah kita hari ini duk bulan, kalau kira dari segi bulan bulan akhir lah, nak masuk tahun yang baru, sakun apa panggil, tahun yang miladi 2022. 2022, maka dikirakan tidak akan beberapa hari lagi orang-orang Kristian dan orang Nasara atau Kristian, mereka akan mengadakan satu perayaan mereka yang dinamakan Christmas. Dinamakan perayaan Christmas, menunjuk di atas beranaknya Nabi Isa AS, Misa Christmas Masih ataupun Isa, dan Nabi Allah Isa ibnu Maryam, yang kita juga beriman. Dan beberapa banyak ayat yang menyebutkan tentang Nabi Isa dan juga ibunya Siti Maryam, disebutnya dalam Al-Quran.
sehingga dalam Quran ada satu surah nama dia surah Maryam. Maka kita juga berkewajipan supaya beriman tentang Isa sebagai Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nabi Isa AS dalam Quran sebut banyak sekali lah kalau kita tengok di dalam surah Maryam semenjak pada ayat 16 sampai ayat 38 tu ada ayat tentang peranakan Nabi Isa alaihi salam. Kita balik tengok tafsir lah, banyak lebar yang Allah Ta'ala rakyat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jarak di antara Nabi kita dengan Nabi Isa ni lebih kurang 571 tahun. Dan surah kata 570, ada juga surah riwayat mengatakan 571. Mana dalam sekitar Nabi ni beranak tahun miladi atau tahun Masihi tahun 571. Sebagaimana disebut dalam kitab Rahikul Maktum 571, dan kitab-kitab lain mana sekitar 570 menjadi satu. Dia kata jarak jauh di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa, menjadi nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel, yang semenjak sebelum daripada itu, dan semenjak Nabi Yaqub alaihi salam beratusan ribuan tahun, dan beribu-ribu tahun daripada Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, pada Nabi Yaqub ni sampai kepada Nabi Isa ni orang panggil keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Dia ni waris dekat dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mama dia Maryam bin Imra'atu Imran. Isteri kepada Imran. Imran mati dulu lagi. Di Palestin, di Baitul Maqdis. Maka mak dia beranaknya tu Maryam. Isteri kepada Imran ni. Maka Maryam ini dipera oleh Nabi Allah Zakaria, sehingga Nabi Allah Zakaria Allah Ta'ala kurniakan pada masa umur dia tua anak dia yang bernama Nabi Allah Yahya alaihi wassalam. Mana keturunan rapatlah pada Nabi Isa ni dengan Nabi Allah Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Dia kata dalam masa 570 tahun dakwah Nabi Allah Isa AS ataupun agama yang dibawakan oleh Nabi Isa melalui kitab Injil, 570 tahun sudah ditukar, sudah diubah macam-macam perubahan dalam masa 570 tahun ni. Macam-macam perubahan yang diubahkan oleh golongan-golongan padri-padri dia, rohban dia, al-ahbar wal ruhban dia, ahbar Yahudi, ruhban Nasara ni, para padri dia mengubahkan isi kandungan kitab-kitab Injil mereka dan mengubahkan akidah tauhid menjadi akidah at-tatslits, akidah satu dari tiga, dan akidah mai kangkin tu tiga palang, dan satunya Allah, dan satunya Isa, God, Son, dan juga Mam, iaitu Mary dan Maryam. Daripada asal akidah tauhid dan kepada akidah at-taslis, dia panggil akidah tiga. Tuhan awatan mari jadi tiga tu. Daripada Allah Ta'ala, maka adanya anak dan adanya isteri dia iaitu Maryam. Iaitu perubahan agama Nasara dalam masa 570 tahun sudah diubah. Tetapi kita agama Islam sampai di hari ini 1000 tahun, 1400 tahun. 1400 tahun lebih lah kita ni. Maka alhamdulillah masih ada dan masih orang panggil kita bertegak, dan masih ada golongan zahirin alal haq sebagaimana jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Quran juga masih lagi orang panggil keaslian Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan masih lagi Allah Ta'ala menjaga, sama ada jaga berbentuk tulisan sebagaimana dimula oleh Abu Bakar dan diubah di zaman Khalifah Uthman, dan sehingga sampainya zaman sekarang menjadi mushaf, dinamakan mushaf Uthmaniyah ataupun digelar mushaf al-Imam, yang dihimpunkan
di zaman Sayyidina Uthman dan Ibn Affan atau Khalifah Uthman Ibn Affan. Maka masih lagi Islam, kesucian dia dan keaslian dia sehingga sampai di zaman kita. Walaupun di sana ada beberapa golongan-golongan yang terpecah dan keluar daripada landasan Islam yang sebenar, dan itu menjadi sunnatullah, menjadi tabiat yang Nabi SAW kata, ikhtalafat al-yahud ala thintain ala 71 firqa wa ikhtalafat an-nasara ala 72 firqa wa ikhtalafa ummati ila 73 firqa. Jadi orang Yahudi 71 golongan pecah, orang Nasara 72 golongan yang berpecah. Maka agak kita, umat aku ini akan berpecah sehingga sampai kepada 73 golongan. Sunnatullah. Berpecah kepada 73. Tetapi zahirin ada satu rombongan sahaja yang mereka bertegak dan tetap di atas kebenaran, iaitu ana wa ma kana alaih, ana wa ashabi. Nabi kata ada banyak lafazlah, ana wa ma kana alaihi ashabi, dan aku dan apa yang diamalkan oleh para sahabat aku, dan aku dan apa yang diamalkan seperti mana amalan aku. Mana jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka setiap kelompok itu dan mereka semuanya berdasar, dan mana berdasar kepada Nabi dan berdasar kepada amalan. Tetapi yang mana sahaja yang dekat dan yang sahih, maka itulah yang perlu kita usaha. Maka marilah kita tengok tentang apakah perayaan yang dibuatkan oleh orang-orang Nasara sekarang atau orang Kristian sekarang tentang Christmas ini, dan bilanya mereka mulai. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut daripada surah Maryam, pertama kali yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam, iaitu dia sebut, dan Nabi Isa ni tatkala beranak, dan lepas pada dia beranak ni, kerana ibu dia Maryam, sebagaimana kita maklum bahawa dijaga kerana mak dia, falamma wada'at qala rabbi inni wada'tuha untha. Bila beranak, kerana dia bernazar, dan nak bernazar anak dia kalau beranak ni, dan dia nak letakkan menjadi orang yang khidmat di dalam tempat ibadat di Baitul Maqdis. Bagaimana ayah dia, kerana ayah dia Imran menjadi mana ulama besar lah dalam agama Nasara, dan dia juga berkhidmat di dalam makbad dia, dalam gereja dia, dan dalam tempat ibadat Maqdis. Maka ibu dia mana bernazar, supaya apabila keluarnya anak, dia akan letakkan anak dia sebagai pengkhidmat di dalam tempat beribadat. Tetapi Allah, dia beranak tu perempuan. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam. Nama dia Maryam. Maka apabila Maryam duduk di situ, dijaga oleh fakaffalaha Zakaria. Kaffalaha Zakaria. Jadi Nabi Allah Zakaria lah yang menjaga di segi makannya dan riayah jaga. Akhirnya maka lama-kelamaan Allah Ta'ala kurniakan anak. Apabila dikurniakan anak, maka macam-macam tuduhan yang dilontarkan oleh golongan-golongan orang-orang Yahudi. Kerana kasat Roman, masa tu pemerintahan Roman, dan orang Yahudi lah menguasai negeri Palestin, negeri Syam, cakawak Roman, yang mereka merintah. Maka macam-macam tuduhan daripada orang-orang Yahudi terhadap Maryam, dan mereka menuduh dan pederi-pederi dia juga menuduh tentang Maryam. Sehingga akhirnya dia keluar daripada tempat ibadat dia, ditubik daripada kawasan yang jauh daripada tempat itu, dan beranak di sana. Beranaknya Nabi Allah Isa AS. Maka kita baca dalam surah Maryam tu panjang dia kita. Tapi ayat kata awal pertama yang
yang disebutkan oleh Nabi Isa lepas pada beranak. Nabi Isa ni mana boleh kecek pada masa duduk dalam buaya fil mahdi sabiyya, mana boleh beranak tu boleh kecek. Apa yang dia kecek mula-mula dia qala inni Abdullah. Dia qala inni Abdullah. Dia kata qala, berkatanya Isa dah baru beranak anak dia tu. Kerana mereka datang dan orang Yahudi dan semua orang kata huduh pada Maryam, dia kata makana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Macam-macam kata ibu bapakmu dulu bukan orang yang melakukan kejahatan, dan makmu sendiri pun bukanlah orang tina pelacur. Mak dia isteri pada Imran tu, dan mak Maryam. Fa asyarat ilai, maka Maryam pun isyarat tunjuklah kepada anak dia yang baru beranak. Qalu, mereka kata, kaifa nukallimu, macam mana kami nak kecek, man kana fil mahdi, dia budak ni ataupun orang ni, budak ni yang baru beranak duduk dalam buaya ni, sabiya, kanak-kanak ni, macam mana kami nak kecek dengan dia ni? Maka di saat itulah Allah Ta'ala kuasa memberikan Nabi Isa, dan Isa baru beranak ni, qala inni Abdullah. Nabi Isa pun rakyat boleh kecek, dia kata inni Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Tu perkataan pertama yang keluar daripada Nabi Isa. Sebab itulah Ibnu Katsir kata awal-awal sesuatu yang dicakap dengan dia oleh Isa ialah an-nazzahu janaba rabbih, ialah dia membersihkan Allah Ta'ala. Kerana mereka mengatakan Allah Ta'ala ada tu ada ni, ada anak dan sebagainya. Lalu itulah Isa mengatakan ini Abdullah, bukan ini ibnullah dah. Aku ni hamba Allah, bukan anak Allah Ta'ala. Mana awal perkataan yang keluar daripada mulut Isa ni nak nafikan apa yang dikatakan oleh golongan mereka tentang Allah Ta'ala, iaitu aku ini hamba Allah Ta'ala, membersihkan Allah Ta'ala daripada anak, dan menetapkan bagi diri dia ni ubudiyah, keperhambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah maqam yang tertinggi Nabi kita SAW juga maqam ubudiyah, maqam keperhambaan diri terhadap Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdih. Allah Ta'ala sebut tentang Isra'nya Nabi SAW, subhanalladzi asra bi'abdih, sebut dengan hamba dia. Maqam ubudiyah lah menjadi maqam yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba yang dia kehendaki. Maka Nabi Isa AS apabila dia beranak, Allah Ta'ala kata inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Jadi apabila kita meyakini tentang kekuasaan Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala kuasa menciptakan Adam daripada tanah, daripada bombing, daripada seluk liat, ya Allah Ta'ala kata kun fayakun, maka Isa juga demikianlah. Kita meyakini bahawasanya apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tidak melalui sebarang bapa pun, Allah Ta'ala kuasa untuk menciptakan seorang manusia tidak melalui seorang bapa. Nabi Isa alaihissalam. Maka tentang peranakan Nabi Isa inilah orang Kristian melakukan satu perayaan, nama dia Christmas, yang kita nak jumpa lebih kurang 425 ni. 25 ni 25 dah. Christmas dia panggil. Perayaan Christmas, Eid Milad, dia panggil Eid Milad Masih, peranakan Nabi Al-Masih. Makna dia Miladul Masih. Chris kelimah dua kelimah. Itu Chris dengan mas mari campur dua tu, rekal dua tu. Maka sebenarnya kalau mengikut ahli sejarah, mereka juga tidak bersepakat tentang tarikh peranakan Nabi Isa AS. Dan orang-orang Nasara sendiri, orang Kristian sendiri juga
Kristian ni pecah tubik beberapa nikah apa mazhab lah kita panggil nikah dia. Dan Protestants, Catholics, Orthodox, besar. Nah, lepas tu ada lagi nikah cek-cek lagi. Nah, golongan Katolik dengan Protestants hak Santa Papa ni. Dia hak duduk di Krung Rom. Dia Krung Rom dia ada nikah Santa Papa tu. Dia Katolik dia, nikah Katolik dia. Yang duduk di Krung Rom tu. Mereka ini mengatakan bahawa Nabi Isa ni beranak 25 Disember ni, bulan Disember ni lah, bulan Tanwa ni. Tak berapa hari lagi ni. Dan inilah yang menjadi perayaan kebanyakan golongan orang Nasara. Sehingga kita juga kadang-kadang ikut sekali di dalam perayaan Christmas ni. Dan jadi perayaan Christmas. Dan lebih-lebih lagi setengah-setengah negara yang dijajahkan oleh orang putih. Yang negara yang dijajahkan oleh orang putih ni, kadang-kadang mereka itu berkesanlah dengan perayaan-perayaan ini. Maka ikutilah menjadikan perayaan di dalam peranakan Isa 25 Disember ataupun 25 Tanwa mengatakan Christmas. Dan mengikut for Orthodox ni kebanyakan Rusia, Poland, kawasan Europe Kelang ni kebanyakan berpegang dengan mazhab Orthodox ni. Dia lain iaitu pada 7 Januari. Lepas pada bulan ni, bulan lepas Januari, bulan lepas dan bulan Makara ni, dia mengikut pandangan dia 47 Januari. Jadi sama dia tu ada khilaf tak? Sama nikah dia pun ada khilaf tentang peranakan Nabi Isa, iaitu Masih atau digelarkan Yesus. Maka ramailah di kalangan ulama-ulama Islam kita menulis dan mengarangkan buku-buku dan menetapkan bahawa Nabi Allah Masih ataupun Isa ini peranakan dia ialah pada bulan panah, bukannya pada bulan sejuk. Sebab kita tengok Christmas ni lambang dia lambang sejuk belaka. Lambang Santa Claus, lambang pohon kayu Christmas tu, lambang kuang redia, lambang sejuk, mana sejuk, lambang pakaian sejuk, musim salji lah, dan musim himak. Tapi sebenarnya Nabi Isa beranaknya pada musim panah. Kerana apabila dirajakkan di dalam Quran, maka mendapati bahawa Maryam itu beranak di saat yang Allah Ta'ala memerintah dia mengguncangkan pokok tamar. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rataban janiyya. Dia suruh kocokkan pokok tamar sehingga diluruhkan wah rutab. Maka tamar ni dia masak daripada musim panah. Maka tak boleh jadi Nabi Isa ni beranak pada musim sejuk, kerana Quran menetapkan cerita tentang peranakan Isa ni pada musim panah. Ni rubangi satu perkara yang direka-rekakan oleh padri Kristian tentang menentukan hari peranakan Isa ataupun Nabi Isa alaihissalam. Maka siapa yang menentukan tarikh peranakan Masih, kita ngaji, dia kata bahawasanya orang yang menentukan pertama kali yang menentukan tarikh peranakan Nabi Isa ialah seorang padri yang bernama Scythia. Scythia ni nama dia Dionysius atau Maximus tahun 530 miladi. Pada tahun 530 miladi lah dia yang menentu. Mana belum pada beranak Nabi kita lebih kurang 40 tahunnya. Kan Nabi kita beranak tahun 571 atau 70.
Dia baru mari menentu tahun beranak ataupun musim beranak Nabi Isa ni pada tahun 530 miladi. Mana tak lama lah. Baru menentukan. Maka di situlah mereka melakukan perayaan, mana buat satu kesyukuran lah, satu perayaan tentang hari beranaknya Nabi Isa alaihi salam. Maka situlah mulai daripada situlah amalan perayaan ataupun tahun baru Kristian Christmas tu mulai daripada tahun itulah. Maka sehingga sampainya pada zaman sekarang pun dikirakan daripada itulah yang mereka bawa mari tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Maka kita walaupun ada setengah-setengah usaha supaya kita juga harus untuk merayakan milad atau peranakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diamalkan oleh setengah-setengah golongan di dalam negara Islam kita, di dalam kawasan negeri Islam di mana sahaja yang dikenali sebagai panggil Maulidir Rasul yang mereka melakukan perayaan dengan secara besar-besaran. Maka setengah di antara perkara yang masuk panggil sepengah masuk mari jerak mari di dalam setengah-setengah akidah pegangan umat-umat Islam. Kerana orang Nasara dia mengatakan bahawa Nabi Isa ini asalnya anak Allah, menjadi daripada Allah Ta'ala, Maryam mak dia, dan Isa ni the son, anak Allah Ta'ala. Inna Allaha thalithu thalatha, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Dan Allah Ta'ala salah satu daripada tiga. Tak kira lah Allah, Isa, Maryam, semua tu asalnya daripada Allah belaka. Maka kalau kita mari tengok di segi akidah orang yang berpegang tentang Nur Muhammad yang saya ayat dulu ni, maka secebih seangkat-akan demikian juga. Kerana Nabi SAW, mereka di sisi mereka lah, di sisi dakwaan mereka, orang yang berpegang tentang asal Nabi daripada Nurullah. Asal Nabi ni daripada Nurullah, daripada cahaya Allah Ta'ala sendiri. Sebablah keturunan Nabi semua tu keturunan Nurullah belaka. Keturunan Nurullah. Sebab itulah di sisi mereka ibu Nabi, ayah Nabi, semua ahli syurga belaka. Walaupun ada hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW sendiri pun mereka menolakkan. Kerana berpegang pada akidah Nur ni tak boleh nak terima lah. Kerana Nabi minta satu hadis yang sahih pada riwayat Bukhari, ini Nabi minta daripada Allah Ta'ala supaya nak mintakan istighfar dia terhadap ibu dia, maka Allah Ta'ala melarang, maka Nabi meminta untuk menziarahi sahaja, maka Allah Ta'ala izinkan Nabi menziarahikan kubur ibu dia. Allah Ta'ala tidak izin Nabi meminta istighfar. Itu daripada hadis sahih. Maka tetapi mereka mengatakan tak, ibu dan bapa Rasulullah iaitu Abdullah dan juga Aminah menjadi ahli syurga kerana dia membawa roh yang mulia, membawakan benih yang mulia ni, iaitu nur, cahaya Nabi. Yang nur ini datang daripada Nurullah, datang daripada Allah Ta'ala sendiri, cahaya Allah Ta'ala sendiri ni. Itu kalau kita tengok ada panggil hubungi dan panggil nuktah ataupun detik persamaan di antara akidah orang Kristian dengan pegangan setengah-setengah golongan yang berpegang tentang akidah Nur Muhammad. Sebenarnya kita berpegang bahawa Nabi adalah manusia tetapi dimuliakan oleh Allah, dan melalui wahyu yang Allah Ta'ala pilih Nabi kita, dan Allah Ta'ala mengangkatkan ketinggian Nabi kita lebih daripada segala manusia. Dan pegangan ahli sunnah wal jamaah lagu tu. Dan Nabi ni Sayyid walad Adam, Nabi ni akramal khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan atau makhluk yang diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuliakan Rasulullah, tetapi dan kita tidak nafi bahawa Nabi di sendiri dia mengaku qul innama ana basyarum mithlukum, dia mengaku diri dia sendiri dan menjadi manusia seperti kamu. Maka memanglah manusia, dia ada sifat manusia, tetapi sifat manusia dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, sifat manusia, tapi Allah Ta'ala jaga, maksumkan. Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi, iaitu maksum. Dan Nabi kita ni maksum daripada dosa. Dan ada salah, dan ada sedikit perkara yang orang panggil tidak Allah tak perlu kepada baiki, maka Allah Ta'ala membaikikan. Nah, seperti kisah Abasa wa Tawalla. Nah, dan kisah lain-lain Allah Ta'ala memperbaiki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mesti beriktiqad, dan Nabi Isa alaihissalam ini bukan seperti mana yang dipegangkan oleh orang Nasara, kerana mereka berpegang bahawa Nabi Isa ini dipalang. Tak, dipalang kan, gantung tu, tereng mai kangkin tu, dan dipalangkan oleh mereka. Di saat yang mereka Nabi Isa mendakwah dan mengajakkan mereka kembali kepada Allah Ta'ala, dan maka kerajaan Roman pada masa itu dan memerintah supaya dicari, dihukumkan bunuh, dan maka mereka dipegang dakwaan mereka lah, mereka pergi salib. Ya, sebab itulah kita tengok lambang Nabi Isa ni lambang salib. Ya, lambang salib. Tereng mai kangkin, dia akan pegangnya lambang salib. Sebagai lambang orang-orang agama Kristian. Dan kita mesti beriktiqad bahawa Nabi Isa lam yuqtal, tiada dibunuh. Wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaih. Dan dari surah Al-Imran atau surah Al-Maidah ada sebut tentang kisah ni. Iaitu barrafa'ahu Allahu ilaih. Dan kita mesti i'tiqad bahawa Nabi Isa ini diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surah An-Nisa, dia kata inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa qawlihim, itu perkataan mereka golongan Nasara yang kata Allah kan ayat Quran, inna qatalna al-masih, sesungguhnya kami sudah membunuhkan Masih Isa bin Maryam. Masih ni anak Maryam, dan nisbah kepada Maryam, kerana dia beranak tidak melalui sebarang bapa, maka dinisbahkan kepada ibu dia, iaitu Maryam. Dia kata Ibn Maryam Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Wa ma qataluh, dan sebenarnya sesungguhnya tiada dia dibunuh. Allah Ta'ala kata tiada dia dibunuh. Wa ma salabuh, dan tiada juga dia disalib. Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupai dengannya. Jadi diigat ke seseorang yang menyerupai Isa. Jadi itulah yang kena senang kata anak murid dia lah yang diikut dia. Dan Allah Ta'ala menyerupai dia dengan Isa, lalu dipegang itu, disalib, digantung, ditereng mai kangkin. Maka mereka menyangka bahawa itulah Isa, tapi sebenarnya Allah Ta'ala mengangkatkan Nabi Isa kepadanya sehingga akan diturunnya barrafa'ahullahu ilaih, dan akan diturunnya Nabi Isa dan sampainya kepada satu zaman lah pada akhir dunia. Tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah gapo dia kata tentang perayaan ini. Dia kata perayaan ni yang kita melakukan perayaan dan orang Kristian perayaan beranaknya Nabi Isa. Kita adanya raya yang disyarakkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Dia kata segala perayaan yang ada dan yang diberikan dalam syarak dan mana-mana pegangan ini, dan sebagaimana Allah Ta'ala likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku, mana bagi tiap-tiap umat Allah Ta'ala menjadikan sebagai tempat yang dia tumpu kepadanya. Dan seperti mana kiblat
kita ni diletakkan kiblat sebagai tempat kita tupu di dalam beribadat, dan ada masanya semaya sebagai kita menumpu hubungan kita dengan Allah, dan juga salat, siam, puasa dan sebagainya sebagai ibadat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Fa innal muwafaqah, dan jikalau menyamai menyamai pada segala perayaan itu, menyamai perayaan orang kafir, misalnya kita menyertai perayaan orang kafir dan sebagainya. Wal muwafaqah fi ba'd, ataupun muwafaqah menyamai pada setengah-setengah farak dia, maka dia kata sudah menyamai pada setengah-setengah syu'abil kufur. Mana lebih dah beda apa dah ya, beda apa. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La haula wala billah. La haula wala billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati salatul qamah. آتي محمدا والصفديل وبعث مقام المحمود الذي وعدت رضي بالله رب العالمين محمد بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah lah kita mengadak satu perayaan, iaitu perayaan orang Kristian, dan sama ada Christmas 45 yang akan datang ni. Kita sebagai seorang mukmin ni, seorang beriman dengan Allah Taala, memanglah kita tidak nafi tentang keimanan kita terhadap Nabi Isa AS. Dan sebagaimana Ja'far ibn Abi Talib, dan semasa yang dia hijrah pergi kepada Habasyah, dan dia duduk di negeri Habasyah, Raja Habasyah ni beragama Kristian, dan Raja Habasyah ni beragama Kristian dan Nasara. Maka datanglah golongan orang-orang Arab Quraisy ni, hatta Amr bin As
Dan hatta untuk minta dia mau orang lipai ni, mudah-mudahan kita lipai lah pada masa tu. Dan lipai kerana lari daripada dahsyatnya ataupun seksaan yang mereka terima di kalangan orang Quraisy, dan yang mereka ini menyengkat dan serta menyeksa umat-umat Islam yang dhaif. Dan lalu itulah Nabi izin mereka dan beberapa rombongan dan keluar daripada Mekah. Saya kata 2 kali hijrah kepada Habasyah. Dan dilantik Ja'far ibn Abi Talib lah sebagai ketua rombongan. Ketua rombongan. Maka Raja Asram, Raja Habasyi ni, Raja Habasyah ni adalah seorang raja yang adil. Walaupun dia ada hubungan rapat, hubungan baik dengan orang Quraisy, dengan orang Mekah ni melalui perniagaan lah. Melalui perniagaan dan melalui barang-barang yang mereka bawa hadiah begitu banyak sekali untuk beri hadiah kepada Raja Habasyah. Supaya nak minta hatta kliknya orang yang lari, seolah-olah lari lah. Orang lari daripada negeri Mekah ni dan mari duduk di negeri Habasyah. Lalu itulah. Tetapi seorang raja yang adil ni, walaupun hubungan dia baik dengan mereka ini, dan ada orang panggil kata kuam sampan tidi belum pada ni. Tetapi sebelum daripada nak hantar ni, dia nak tahu dulu. Bukan kata boleh mau minta ni hantar selalu tu. Dan kita orang baik meminta kita bahawa hadiah ni berapa hadiah yang barang-barang mahal-mahal saja. Orang hadiah ni bukan hadiah biasa orang semua dak lah kita kata. Dan orang hadiah patut hantar orang yang pandai kecek sekali. Amr bin As tak ada orang pandai kecek. Dan supaya suruh hantar klik golongan umat Islam yang hijrah ni. Tapi walaupun demikian, dan sebelum daripada dia hantar ni, dia mesti tanya dulu. Dan maka akhir dia panggil semua rombongan tu datang menemui dia. Maka di saat itulah banyaklah percakapan soalan yang dia tanya. Maka dijawab oleh Ja'far, bacanya ayat Quran dalam surah Maryam saat ni. Saya baca ayat kita baca awal tadi. Iaitu wadhkur fil kitab Maryam idzin tabat kaf, ayat baca surah Maryam tu. Dan apabila baca tu, akhir dia dengar tu. Dan kerana mereka ini mengatakan bahawa pegangnya umat Islam, fok Islam ni tak sama. Apa salahnya mereka menuduh kepada agama Nasara. Maka apabila dia dengar Quran dibacakan oleh Ja'far, maka dia kata wallahi demi Allah, dan sebenarnya agama ini dan agama aku ini keluarnya daripada tempat yang satu. Dan keluarnya daripada mimishkatin wahid, daripada tempat yang satu. Mana mari daripada punca yang tula, itu mari daripada Allah Ta'ala. Apabila dengar hakikat, dengan kebenaran yang dibawakan oleh Islam, yang dibacakan oleh Ja'far, dia kata daripada mana semua yang kamu tahu ini? Ambil daripada mana yang kamu baca ni? Dia kata ambil daripada Quran, ambil daripada Allah Ta'ala yang menurunkan kepada Nabi kami, yang ajar kami. Maka dia kata tidak ada perkataan kamu dan pegangan kami ini dan seolah-olahnya min mishkatin wahid, daripada tempat yang sama. Dan tidak ada satu pun yang salah daripada apa yang kami pegang. Dia tetap di atas akidah Nasara asalah. Bukan akidah Nasara yang diubah. Kerana di zaman tu pun adalah orang yang tetap berpegang kepada akidah Nasara hak asal, iaitu bertauhid pada Allah. Tetapi dari segi syariat pada dia ubah amat. Tapi dari segi pegangnya itu, ada setengah-setengah golongan yang berpegang di atas akidah tauhid terhadap Allah Ta'ala. Dia tidak percaya kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Dia percaya bahawa Isa ni Abdullah wa Rasuluh di kalangan mereka. Tapi kebanyakan ammatun Nasara, orang Nasara semua tu sebelum datang Nabi kita berpegang bahawa Tuhan salah satu daripada tiga saat ni lah, akidah taslih belaka. Hanya beberapa orang sahaja yang berpegang tentang, termasuknya Raja Habasyah ini. Sehingga akhirnya Nabi SAW apabila mati dia, Nabi semaya jenazah. Semaya, orang panggil kita semaya raib tu lah. Ini masalah khilaf semaya raib ni. Pergi tahdih Nabi semaya raib kepada
Najashi Habasyah ni lah, Al-Ashram ni, dan Nabi semaya dia. Dan Nabi semaya kerana ulama mengatakan bahawa kerana di sana tidak ada orang yang Islam, kerana dia ni Islam, maka kita semaya gaib. Sebab itulah setengah pendapat mazhab tu apabila sudah semaya dah tidak di semaya gaib lah. Tengah pendapat apa ada lagi kata tak Nabi boleh berpegang pada hadis ni, kata tak Nabi semaya khasnya orang-orang yang ternama, orang-orang yang ada nama dan sebagainya, raja dan ulama besar apa semua, maka boleh dibolehkan semaya gaib pada. Itu khilaf di antara semaya. Dia kata pegangnya kita terhadap Nabi Isa. Memanglah. Tetapi adakah kita boleh merayakan seperti mana perayaan mereka, ataupun kita mengucapkan tahniah, ucapan selamat, bahasa Inggeris kita Merry Christmas tu lah. Merry Christmas tu, selamat raya Christmas tu, boleh tak? Ibnul Qayyim dia kata amma tahniah, adapun ucapan tahniah ni ucapan selamat tu lah, dengan syiar-syiar kekufuran yang tertentu, maka dia kata haram dengan ittifaq. Seperti mana kamu merayai atau mentahniah, ucapan tahniah dengan raya-raya mereka, seperti mana kita Aidul Mubarak, dari hari raya dia, dari Kristian hari raya dia lah, hari beranak Nabi Isa ni, dari Christmas dia ni sebagai raya dia, dan kita pun masuk, kalau bahasa Arab kata Eid Mubarak, ataupun Merry Christmas, macam-macam. Maka jikalau perkataan itu dah khusus kepada raya mereka dan mengandungi dan kalimah, kerana mereka meyakini bahawasanya Isa ni adalah anak Tuhan. Apabila kita kata kalimah itu, seolah-olah kita mengakui bahawa Isa juga adalah anak Allah Ta'ala. Dan sebab tu kita tidak bolehlah. Di kalangan ada orang yang lebih lagi, setengah orang yang hidup di dalam suasana terbuka, suasana duduk di Eropah dan sebagainya, kadang-kadang duduk di tempat-tempat kerja ramai orang Kristian, macam mana mereka kena menyesuaikan. Sebagai kita sini ni duduk dengan hari raja kita lah, kena hari beranak raja sekadar mana kita boleh buat, seperti mana yang dibuatkan baru-baru ni, berdoa pada anak raja sakit. Ulama masalah doa untuk benda dunia ni tak ada salah lah. Doa untuk we selamat, we sihat, ni benda dunia. Dan benda dunia ni boleh berdoa kepada walaupun bukan orang Islam, dan kita nak berdoa dia sihat, dia selamat, dia apa ni boleh. Dan walaupun bukan anak raja pun tak ada apa lah, orang lain pun tak ada apa. Tapi benda akhirat tak boleh lah. Doa dia masuk syurga. Sebab baru ni kan ada seorang apa nama Raja England mati tu, Raja Elizabeth mati tu, pergi buat umrah. Orang Yaman ke orang mana pergi buat umrah, dia niat umrah ni kepada Raja Elizabeth. Dia buat umrah we kepada Raja Elizabeth. Dia pergi pak dia, kena pergi lah. Boleh jadi dia ada di segi akal dia ke apa dia ada. Bila kata tak boleh lah kalau kita berdoa di segi akhirat, minta dia masuk syurga ke misalnya, we selamat kubur ke macam-macam, untuk benda akhirat, maka kerana Allah Ta'ala larang. Ni Allah Ta'ala larang, dan kita tak boleh berdoa. Dan apabila tetap tentu kata dia ini bukan orang Islam, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa amma uidatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim al-awwah al-halim. Dan Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa pada ayah dia, tapi apabila Allah Ta'ala terada kata pak dia ni aduwwun lillah, tak mau menerima dah, kufur terhadap Allah Ta'ala, dia pun tabarra', tak ada berdoa. Sebagaimana juga Nabi kita SAW di saat dia meminta, dia nak berdoa kepada ibu dia, maka Allah Ta'ala larang, laqad mana'anillah, Allah Ta'ala larang, tapi Allah Ta'ala mengizinkan dia untuk sekadar menziarahi kubur saja. Tidak berdoa lah, ziarah kubur saja boleh. Nak berdoa istighfar bagi si mati yang bukan Islam tak boleh. Sebagaimana baru ni kita diarah lah, boleh Julal Ashmonti, di mana-mana masjid dia kena ada berdoa. Kawasan mana semua kena berdoa. Doa untuk kesihatan tu tak apa, sekadar untuk kesihatan. Lebih lagi doa untuk hidayah. Nak berdoa minta hidayah kepada orang bukan Islam boleh. Allah mahdihi. Sebagaimana Nabi SAW berdoa minta hidayah kepada Amrain, Allah mahdihi Umarain. Pada masa tu dua Umar ni bukan Islam lagi. Nabi minta hidayah doa.
Ini bermakna kita boleh nak minta benar hak dunia, boleh nak doa dia. Dan benar hak dunia. Hanya benar akhirat dah. Benar minta selamat pada kubur, masuk syurga, tu benar akhirat dah. Kalau dia tetap di atas kematian dia mati di atas kekufuran, maka itu tidak diizinkan supaya kita berdoa. Itu banyak kerana baru ni pun ada banyak orang doa boleh tak boleh, boleh tak boleh. Maka ulama banyak tidak salah lah untuk berdoa benar dunia. Benar dunia tu diizinkan sebagaimana Nabi juga berdoa untuk hidayah dan sebagainya. Maka itulah orang panggil di antara perkara yang kita mesti orang panggil jaga-jagalah di kalangan pemuda-pemuda kita, dan khususnya pada masa-masa sekarang ni, dan masa yang orang panggil masa teknologi baru ni, dia boleh dah hantar ni budak-budak kalau ada my line apa dia hantar Merry Christmas dia kita share hantar come oi pon kerana masalah baru ni, masalah ni tu kita kena beringat kat anak-anak kita, ajarkan dia bahasa ni adalah akidah dan Nasara dan sebagainya, supaya kita tidak terlebak dan kadang-kadang kanak-kanak budak-budak ni dia tak luta mentengkan walaupun mengaji agama, kadang-kadang mengaji agama di zaman sekarang ni pun dia panggil tidak dapat memberi kesan tentang kefahaman, kerana kadang-kadang budak dia duduk dengan sosial dia tahu, dia tak dapat beza antara hak ni boleh atau tak boleh, dia mengikut arus masyarakat panggil popular dia apa nama hak YouTube dia macam-macam hak tu panggil hak tu dia ada turut budak lah ni. Sebab tu kita mesti jaga-jagalah tentang perayaan Christmas dan sebagainya, supaya tidak anak-anak kita tidak terjerumus lah, tidak jatuh daripada perkara yang ditakuti, takut akhirnya dibawa kepada kesalahan yang terbesar lah. Kadang-kadang dia tidak niat di hati, dia kata tak apa kerana hati dia bersih. Kerana setengah orang ada kata lah ni ada setengah lelaki apa ni blank page pakai perempuan apa semua tu duk dakwa, dia kata benar dalil dia baik, dalil dia mana Allah Taala tengok dia di hati dia. Luar ni kau nak buat apa? Luar ni dia nak jadi tino, saya jatuh di tino tak keluar, tapi hati dia molek. Dia dakwa itu. Kalau kata Allah Taala tengok di hati tu. Dan kita ni salah dan silap kita klik kecek dengan Tuhan sendiri. Dia mau tak hukumkan kita. Ada dakwa lagu tu. Itu di antara perkara yang baru timbul dalam masyarakat Melayu kita. Dalam masyarakat Islam kita, lebih lagi undang-undang kerajaan di zaman masalah ni dia banyak memberi kebebasan siapa start perkara tu takutnya anak-anak kita sendiri lama-kelamaan akan terpedaya dengan benda-benda lagu tu. Sebab tu perlulah kita panggil kata tanamkan akidah pegangan mana nampak nak geleceh nak gapo tu, memberi kesedaran supaya anak kita tidak termasuk di seperti mereka lah. Apabila dia gidah payah dia gidah payah dah lah nak harap klik kau baru ni kita kesedaran gapo tengok ajar dia ni benar ni ada kesalahan, ada salah dan pipah anak kita supaya jangan dia ni jerumuh dulu, jerumuh kita payah dia pegah sangat payah kita sendiri kadang-kadang nak bangkat nak apa tak boleh undang-undang kerana rap perang dua ikut mai sikit lagi rap perang dua ikut mai payahlah, kerana apabila rap perang dua ikut mai ni kalau kita buat ya misit form boleh ikut mai rap perang dia kita saya anak kita dia form boleh undang-undang luar negeri dia form mokpok masuk grup dengan sebab anak banyak kita paksa anak dia kena bayar orang mah kena cari khasnya sebab kita paksa anak dia. Undang-undang negeri awi kebebasan apa mau 18 ni bebas nak kop dengan pia nak duduk dengan pia pisah-pisah ibu bapa hak Islam dia tak puas hati mana dia marah dia kata nak bayar banyak undang-undang negeri dia bebas lah gitu. Kita pun takut siapa pak kita lah ni tu jagalah mudah-mudahan apa yang kita boleh sabar, kita sabarkan anak-anak cucu kita orang masyarakat supaya tidak tertipu dengan perkara-perkara yang timbul di zaman kita lah ni, insya-Allah taala sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.